melalui dua perkataan Arab iaitu kawaid dan fikiyah. Kawaid merupakan kata jamak kepada perkataan kaedah yang membawa maksud asas atau prinsip. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dari surah Al-Baqarah ayat 127 yang bermaksud, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim bersama-sama dengan anaknya Ismail meninggikan binaan asas tapak Baitullah Kaabah itu. Manakala perkataan fikiyah membawa maksud al-fahmu iaitu kefahaman. Kaedah menurut istilah para fuqaha ialah hukum kuli yang dipraktikkan ke atas keseluruhan masalah jaziyat terperinci. Ilmu kawaid fikiyah ialah ilmu tentang prinsip fiqh yang bersifat universal, kuliah, dalam bentuk teks yang ringkas namun padat. Premis makanan mengikut taksiran Akta Makanan 1983 telah meliputi bangunan atau kemah atau apa-apa struktur lain kekal atau sebaliknya berserta dengan tanah di mana terletaknya bangunan yang digunakan untuk atau berkaitan dengan penyediaan, pengawetan, pembungkusan, penyimpanan, pengiriman, pengedaran atau penjualan apa-apa makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imi. Kaedah kawaid fikih yang pertama ialah al-umuri bimaqasidiha yang membawa maksud setiap perkara yang dilakukan mestilah berdasarkan niat. Secara umumnya, kaedah ini menerangkan bahawa setiap perkara yang dilakukan oleh seseorang itu mengikut apa yang diniatkannya. Hal ini bertepatan dengan hadis Rasulullah SAW. An Umar anna Rasulullah SAW qala innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Maksudnya, daripada Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya setiap amalan itu berdasarkan niat dan sesungguhnya setiap orang itu mengikut apa yang diniatkan. Jika penghijrahannya kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya. Dan jika penghijrahannya kerana dunia dan seisinya atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya mengikut apa yang dihijrahkan. Contoh aplikasi kaedah al-umuri bimaqasidiha di dalam industri premis makanan halal bermula daripada proses di rumah sembelihan di mana premis makanan mendapatkan bahan mentah mereka. Hal ini dirujuk berdasarkan Manual Prosedur Pensijilan Halal Malaysia Domestik 2020. Segala jenis haiwan yang disembelih, sama ada ayam maupun itik dan lembu, hendaklah disembelih niat semata hanya kerana Allah SWT. Sebarang proses penyembelihan yang dilakukan dengan niat selain kerana Allah dikira tidak sah penyembelihan dan menjadi haram dagingnya untuk dimakan. Hal ini kerana niat merupakan sebahagian daripada ibadat menurut mazhab Asy-Syafi'i. Apabila seseorang itu ingin memulakan perniagaan premis makanan, beliau haruslah memulakannya dengan memperbaiki niat beliau ingin memulakan perniagaan premis makanan tersebut. Seperti yang kita ketahui, terdapat beberapa syarat niat yang perlu dilakukan untuk memastikan kesahihan niat. Antaranya ialah seseorang itu mestilah beragama Islam kerana terbatal dan tidak sah ibadat atau perbuatan jika dilakukan oleh orang kafir. Seperti contoh, Ahmad membuka satu perniagaan premis makanan nasi goreng. Beliau berniat memulakan perniagaan semata kerana Allah dan ingin membuat ibadah sedekah dengan hasil perniagaan beliau. Beberapa tahun kemudian, Ahmad telah murtad namun masih melakukan perniagaan tersebut. Dengan ini, tidak sah dan terbatal niat Ahmad berniaga kerana Allah SWT kerana status beliau bertukar daripada Muslim kepada kafir. Ibadah sedekah yang Ahmad lakukan juga terbatal dan menjadi tidak sah. Konsep premis makanan sebenarnya merupakan satu konsep yang luas merangkumi pelbagai aspek dan elemen penting yang dapat dihuraikan melalui proses rantai makanan halal RMH. Elemen penting yang membina RMH bermula daripada ladang sehingga pengguna yang melalui pelbagai proses seperti pemprosesan, pembungkusan, pengangkutan dan sebagainya. Kaitannya RMH dengan kaedah al-umuri bimaqasidiha ialah di mana ketika melalui setiap proses itu hendaklah disertakan dengan niat yang jelas yang tidak membawa kepada perkara yang menafikan niat. Seperti contoh, kilang pemprosesan air korda mengeluarkan air berperisa anggur dan ketika proses pemerahan anggur untuk mengeluarkan jus yang dilakukan, pekerja tersebut berniat memerah anggur dengan tujuan membuat arak. Maka, hasil perahan tersebut telah menjadi haram hukumnya kerana niat pekerja tersebut.
Sebagai tambahan, niat tersebut hendaklah bukan semata dilafazkan di lidah, tapi hati menafikan niat tersebut. Sesuatu niat itu menjadi tidak sah apabila dilafazkan di lidah tanpa mengiyakan dengan hati, kerana ulama bersepakat bahawa tempat niat itu mutlak di hati dan merupakan perbuatan hati. Kesimpulannya, jelaslah bahawa niat merupakan satu elemen penting yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita, terutamanya ketika berada dan bekerja di dalam industri halal. Niat juga dapat ditaarifkan sebagai suatu kunci atau picu untuk menentukan sama ada perbuatan kita itu sah dan diterima ataupun tidak. Dengan wujudnya pengamalan niat di dalam perusahaan premis makanan dalam industri halal ini, ianya mampu membuatkan setiap perbuatan kita lebih diterima dan diberkati Allah kerana keikhlasan kita berniat melakukan sesuatu perkara dan ibadah semata hanya kerana Allah SWT. Al-yakin la yuzalu bisyak ialah kaedah yang bermaksud apa yang diyakini telah berlaku. Sebarang keraguan kemudian datang dan merakui keyakinan tersebut akan diambil kira. Ia juga boleh menyebabkan hilangnya keyakinan. Maksudnya ialah apabila telah sabit sesuatu perkara atau situasi yang sangat diyakini, secara tiba-tiba timbullah syak yang mencurigakan. Oleh kerana itulah perkara yang asas dan yakin itu tidak boleh ditinggalkan hukumnya kerana sebarang keraguan atau syak. Dalam erti kata lain, pada dasarnya sudah tentu yakin tidak akan dapat mengabaikan hukum dengan syak. Seperti apa yang telah diriwayatkan di dalam Al-Hadis riwayat Muslim, iaitu maksudnya diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa beliau mendengar baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila salah seorang kamu merasai sesuatu dalam perutnya, kemudian timbul keraguan atasnya, adakah telah keluar sesuatu darinya atau tiada, maka janganlah dia keluar dari masjid, jangan berhenti daripada sembahyang sehinggalah dia mendengar suara atau merasai angin keluar. Di dalam kaedah al-yakin la yuzalu bisyak, terdapat beberapa pecahan di mana ia mempunyai 4 keyakinan yang berbeza peringkat yang bermula daripada yakin yang memiliki 100% keyakinan tanpa keraguan. Seterusnya ialah zon yang bermula daripada 99% sehingga 51%. Ia disebabkan timbulnya keraguan sehingga menyebabkan seseorang itu tidak boleh menjadi yakin. Di samping itu, syak ialah apabila seseorang memiliki keyakinan dan keraguan yang seimbang, iaitu ia mempunyai 50% keyakinan sahaja. Yang terakhir ialah wam, di mana keyakinan seseorang lebih cenderung kepada keraguan dan tidak memiliki keyakinan yang banyak dan jumlahnya ialah 49% dan ke bawah. Seterusnya kita akan membincangkan tentang 4 peringkat tersebut dan kaitannya dengan pengurusan premis makanan. Yang pertama ialah yakin. Apabila pekerja premis tersebut yakin bahawa mereka telah menjual makanan yang 100% halal dan tidak tercemar dari sebarang kekotoran dan juga perkara yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dimakan, iaitu babi dan alkohol. Sebagai contoh, pemilik premis tersebut sudah memohon bagi mendapatkan persetujuan halal untuk premis mereka dan telah pun diluluskan oleh pihak hakim. Ini menandakan bahawa premis tersebut telah memenuhi kriteria yang telah disediakan oleh JAKIM dan ia juga menunjukkan bahawa premis ini diyakini dan dijamin halal tanpa sebarang pencemaran setelah menjalani pemeriksaan di dalam premis dan penyebab naiknya keyakinan pemilik maupun pekerja premis tersebut bahawa makanan di dalam premis mereka halal. Yang kedua ialah zon. Apabila seseorang pekerja itu mempunyai keraguan tentang bahan mentah yang telah digunakan di premis itu. Ini kerana kebanyakan bahan mentah yang digunakan oleh premis tersebut ialah bahan mentah yang diimport daripada negara luar. Sebagai contoh, pembekal bahan mentah tersebut tidak menyatakan atau menunjukkan sijil halal mereka kepada pihak pembeli lalu menimbulkan syak kepada pekerja tersebut tentang kehalalan bahan mentah itu. Ia berkemungkinan juga apabila bahan mentah tersebut diimport ke Malaysia oleh pembekal dengan menggunakan cara yang kotor untuk melepasi kastam. Yang ketiga ialah syak. Apabila seseorang pekerja Muslim yang bekerja di premis seperti restoran, premis makanan berantai, hotel dan medan selera yang dimiliki oleh bangsa lain seperti orang India, orang Cina, orang Iran dan orang Kazakh. Ia menyebabkan pekerja Muslim tersebut merasa ragu-ragu tentang kehalalan makanan yang ada di
premis itu. Ini kerana sesetengah premis yang dimiliki oleh bangsa lain, mereka tidak mahu untuk memohon sijil halal bagi premis mereka kerana tarikannya bukanlah untuk umat Islam tetapi untuk orang bukan Islam. Sebagai contoh, seperti di premis Shilin yang dimiliki oleh bangsa Cina yang tidak mempunyai sijil halal. Oleh kerana pekerja musik itu tidak mampu untuk menasihati orang atasan untuk memohon sijil halal, lalu mendatangkan keraguan kepada pekerja musik tersebut tentang mengapa orang atasan tidak mahu untuk memohon sijil halal walaupun ia akan mendatangkan manfaat kepada premis tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Yang keempat ialah wang, ketika mana pekerja yang bekerja sebagai pengurus tersebut mempercayai bahawa makanan di premis tersebut tidak boleh dimakan oleh orang Muslim. Ini kerana di dalam kawasan premis tersebut terdapat beberapa hal perosak seperti tikus, lipas, lalat dan lain-lain lagi. Sebagai contoh, mereka juga hanya membiarkan sesampah di dalam premis tanpa membuangnya ke tempat yang sepatutnya, sehingga mengundang hawa perosak ke dalam premis. Ia menunjukkan bahawa premis ini tidak mengamalkan konsep halalan thayyiban dan menjadi penyebab umat manusia mengalami masalah kesihatan yang berpanjangan. Kesimpulannya, mempunyai keraguan di dalam diri bukanlah semuanya dianggap salah, tetapi ia juga akan menunjukkan bahawa bagaimanakah cara kita untuk mengatasi dan mencari penyelesaian kepada setiap masalah tersebut. Sekiranya kita merasa bahawa melakukan perkara tersebut adalah benar, maka kita haruslah yakin dan tidak memikirkan perkara yang akan menimbulkan keraguan terhadap keyakinan tersebut. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atika Minta Universiti. Saya ingin membincangkan tentang kaedah al-adat muhakamah yang bermaksud adat kebiasaan sebagai hukum atau adat menentukan hukum. Oleh itu, ulama menetapkan adat atau uruf salah satu sumber hukum ketika tiada nas. Adat pula ialah bermaksud kebiasaan dari segi bentuk perbuatan, tingkah laku dan cara manusia berfikir yang telah diamalkan begitu lama sehingga dianggap sebagai tradisi. Ianya juga perkara yang berulang-ulang dan boleh diterima logik akal dan masyarakat di suatu tempat. Kaedah al-adat muhakamah ini boleh diguna pakai dalam pengurusan premis makanan. Walaupun zaman sekarang sudah maju, masih ada negara yang memegang tradisi atuk nenek pada zaman dahulu. Ianya amalan yang susah untuk dilupuskan dan masih dipegang teguh. Sebagai contoh adat dalam pengurusan premis makanan yang pertama ialah adat makan menggunakan tangan. Setiap negara mempunyai adat masing-masing. Sebagai contoh, di Malaysia mempunyai adat yang makan menggunakan tangan di premis makanan. Mereka percaya bahawa makan menggunakan tangan lebih banyak faedahnya dan lebih bersih menggunakan tangan yang dicuci daripada menggunakan sudu dan garfu. Perkara ini mengikut logik akal dan telah diamalkan oleh masyarakat di tempat tersebut sejak dahulu lagi. Makan menggunakan tangan menjadi adat dan dikenali seluruh negara Islam. Ianya merupakan sunnah Rasulullah SAW untuk makan menggunakan tangan dan menjilat jari selepas selesai makan. Adat ini dikenali sejak zaman dahulu hingga sekarang. Selain itu juga, beberapa negara mempercayai adat yang menggunakan tangkal dan azimat pada premis makanan mereka. Mereka mempercayai bahawa menggunakan tangkal dan azimat boleh memberikan mereka tuah, memberikan perlindungan dan akan mendapat banyak keuntungan. Bukan itu sahaja, ada juga yang menggunakan tangkal dan azimat untuk bersaing dengan peniaga premis makanan yang lain. Terdapat banyak kes yang di mana siasatan mendapati banyak premis makanan yang masih mempercayai dan menggunakan tangkal dan azimat. Ada sesetengah orang menentang keras perbuatan tersebut dan masih ada yang mempercayai adat atuk nenek mereka pada zaman dahulu. Adat ini patut dilupuskan kerana boleh merosakkan akidah orang Islam. Ada juga yang menggunakan azimat dan tangkal daripada ayat suci Al-Quran. Tetapi, perkara tersebut tidak mengizinkan untuk tetap menggunakan azimat dan tangkal dalam premis makanan. Perkara ini juga membuatkan ramai orang keliru. Walaupun ia merupakan adat, ianya tidak dibenarkan kerana ianya syirik dan boleh mendatangkan bahaya dan kemudaratan. Adat ini tidak dipersetujui ramai. Justeru melanggar hukum dan bertentangan dengan dalil dan hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya jampi-jampi, tangkal-tangkal dan tiwalah itu adalah syirik. Riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Di dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, sesiapa yang menggantung sesuatu, nescaya dia akan diserahkan kepadanya benda yang digantung. Riwayat Al-Tirmizi. Adat lain yang selalu diamalkan ialah sebelum masuk ke premis,
Pekerja mestilah memastikan kuku mereka berada dalam keadaan yang bersih, pendek dan bebas daripada kotoran yang mampu menyebabkan makanan tercemar dan dijangkiti bakteria. Adat ini melibatkan kebersihan diri dan premis makanan. Adat ini memang sudah menjadi kebiasaan di banyak tempat. Ini kerana ianya melibatkan kesihatan orang yang datang ke premis makanan untuk membeli makanan. Banyak penyakit yang boleh terjadi jika tidak menjaga kebersihan apabila menghidangkan makanan. Disebabkan itu, ada adat yang menyuruh kita memotong kuku dan sentiasa dalam keadaan bersih sebelum memasuki premis makanan. Oleh itu, pekerja perlulah menjaga kebersihan agar terhindar daripada terkena penyakit seperti keracunan makanan. Kesimpulannya, kita dapat lihat bahawa kaedah ini menceritakan tentang adat, iaitu amalan yang sering dilakukan oleh manusia di penempatan masing-masing. Contohnya, seperti lain-lain negara mempunyai adat yang berlainan. Ianya diguna pakai jika tidak terdapat sebarang konflik pada masyarakat tersebut. Sebaliknya, adat dan syarat itu saling melengkapi satu sama lain dan tidak melanggar hukum dalil dan nas. Jika bercampur antara halal dengan haram, ianya dikira sebagai haram. Secara umumnya, kaedah ini membawa maksud apabila berkumpul halal dan haram, maka keutamaannya ialah menganggapnya sebagai haram kerana itu adalah yang terbaik dan afdal. Percampuran antara yang halal dengan yang haram perlu dilihat dan dikaji dengan teliti agar sesuatu muamalah itu menempati kehendak syarak. Dalil bagi kaedah ini adalah berdasarkan hadis yang bermaksud tidaklah berhimpun yang halal dan haram, melainkan dimenangkan yang haram terhadap yang halal. Hadis yang kedua pula bermaksud sesiapa yang menjauhi perkara syubhah, sesungguhnya dia telah membersihkan agamanya dan kehormatan dirinya, dan barang siapa yang terdedah dan melakukan perkara syubhah akan terdedah kepada perkara yang haram. Sebagai contoh, premis makanan yang mempunyai sijil halal tidak dibenarkan menjual dan menyediakan minuman beralkohol di premis mereka kerana ia akan membuat kekeliruan terhadap pelanggan dan boleh menimbulkan fitnah terhadap agama Islam. Walaupun pihak premis mengatakan mereka menggunakan cawan yang berasingan untuk menghidangkan minuman tersebut, tetapi tindakan menjual minuman beralkohol di premis yang mempunyai pensijilan halal tetap juga dianggap tidak wajar dan perlu diambil tindakan. Sekiranya premis tersebut tetap berdegil dan tidak mahu berhenti menjual minuman beralkohol di premis mereka, pihak JAKIM atau JAIN berhak untuk menarik balik pensijilan halal yang telah diberikan kepada mereka. Ini disebabkan berlakunya percampuran di antara yang halal dan juga yang haram di premis tersebut. Apabila bercampur halal dan haram, maka premis tersebut dianggap haram dan tidak sesuai dikunjungi oleh pelanggan Muslim. Kaedah qawaid fiqhiyah yang terakhir ialah yang haram menggunakannya, haram memperolehinya. Apa yang dimaksudkan dengan kaedah ini ialah apa sahaja perkara yang diharamkan penggunaannya sejak azali, maka ia diharamkan atau diharamkan memperolehinya sama ada dimakan, diminum dan digunakan. Jika kita menggunakan sesuatu yang haram dalam menghasilkan suatu bahan atau produk, maka hasil yang diperolehi juga akan bersifat haram. Situasi yang boleh dikaitkan antara kaedah ini dengan premis makanan ialah seperti contoh, kita sedia maklum mengenai hukum haram menjual arak berdasarkan hadis Nabi SAW. Qala la'ana Rasulullah SAW fil khamri 'ashratan 'asiraha wa mu'tasiraha wa syaribaha wa hamilaha wal mahmulata ilaih wa saqabaha wa ma'aha wa akala samanaha wal mushtara laha wal mushtarata lahu. Maksudnya, Rasulullah SAW melaknat 10 orang yang berkaitan dengan arak, yang memerah, yang meminta perahan, yang minum, yang membawa, yang dibawa kepadanya, yang menuangkan arak, yang menjual, yang memakan hasil jualan arak, yang membeli dan yang dijual untuknya. Berdasarkan hadis tersebut, kita dapat lihat dengan jelas bahawa bukan sahaja si penjual arak yang dilaknat, malah terdapat 10 golongan yang akan dilaknat. Jika seseorang Muslim itu bekerja di sebuah premis makanan yang menawarkan penjualan arak dan beliau ditugaskan untuk membawa atau menuangkan arak untuk pelanggan mereka, maka hasil dari pekerjaan beliau atau gaji beliau dikira sebagai haram hukumnya untuk beliau menikmati hasil itu. Hal itu terjadi bermula dengan pengharaman arak itu sendiri. Maka segala yang terhasil daripada arak tersebut akan mengikuti hukum asal arak, iaitu haram.
Selain itu, contoh lain yang kita dapat lihat dalam perkaitan antara kaedah ini dan premis makanan ialah penjualan daging babi kepada mereka yang bukan beragama Islam. Kita sedia maklum bahawa negara Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai berbilang bangsa dan berbilang agama. Maka kita perlu menghormati agama serta bangsa lain, namun kita tidak boleh mengaut keuntungan dengan menjual daging babi kepada mereka atas dasar hormat sesama manusia, kerana itu jelas merupakan sesuatu perbuatan yang salah dan mempersendakan agama. Tidak lupa juga untuk menekankan bahawa hasil daripada penjualan tersebut juga akan menjadi haram walau seuntung mana pun peniaga tersebut dapat dari hasil perniagaan tersebut. Seterusnya ialah riba. Jika kita sebut mengenai perniagaan atau premis makanan, kita tidak akan lari dari mendengar berita mengenai riba. Riba ialah tambahan di atas sesuatu barangan, atau bahasa yang lebih mudah untuk kita fahami ialah penambahan dalam jumlah hutang yang perlu dibayar. Isu dan hukum riba ini telah dipotretkan dalam kitab suci Al-Quran. Kita dapat lihat dengan jelas pengharaman riba serta kesan jika terlibat dengan riba. Hasil yang diperoleh setelah melakukan riba juga dikategorikan sebagai rezeki yang haram diperoleh dan digunakan. Riba juga muncul dalam pelbagai situasi, jadi kita perlulah berhati-hati agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang dilaknat Allah SWT. Kita perlu jauhi riba kerana hukum riba itu sendiri haram. Jadi apa saja hasil yang kita dapat daripada pelaksanaan riba itu juga akan dikategorikan sebagai haram hukumnya untuk kita menikmati hasil tersebut. Selain contoh yang diberi, sebenarnya terdapat lebih banyak perkara haram yang dilakukan sehingga membuahkan hasil yang juga haram hukumnya. Dalam mengendalikan perniagaan premis makanan, peniaga perlu lebih berhati-hati agar tidak terlibat dengan perbuatan yang mampu menyebabkan hasil titip pilu si peniaga dikategorikan sebagai satu hasil yang haram kerana terdapat unsur haram dilakukan dalam perniagaan tersebut. Dengan ini, jelaslah bahawa banyak kaedah kawaid fiqh yang boleh digunakan pakai dalam premis makanan. Antara kaedah yang digunakan ialah kaedah al-umur bi maqasidiha yang berbawa maksud setiap perkara dinilai berdasarkan niat. Selepas itu, kaedah al-yaqin la yuzalu bisyak, iaitu bermakna sesuatu perkara yang telah diyakini berlaku, sebarang keraguan yang datang kemudian untuk meragui keyakinan itu tidak diambil kira. Kaedah seterusnya ialah al-adat muhakamah, iaitu adat kebiasaan sebagai hukum atau adat menentukan hukum. Kaedah apabila berhimpun halal dan haram dikira yang haram yang bermaksud itu adalah apabila bercampur perkara halal dan haram maka ia dikira haram hukumnya. Dan kaedah terakhir ialah yang haram menggunakannya, haram memperolehinya. Maksud kaedah ini adalah apa sahaja yang diharamkan atau haram menggunakannya maka ia diharamkan atau haram memperolehinya, sama ada dimakan, diminum atau selain daripadanya. Segala kaedah ini sangatlah penting dalam kehidupan seharian manusia yang di mana memberi panduan kepada manusia.